orang yang marah dengan Tengku Zafrul ni, saya beritahu relax dulu. Kan? Pemimpin dia ada strategi dia. Betul lah. Pemimpin dia ada strategi dia. Bila kita terima Tengku Zafrul, mestilah ada tugas yang perlu digalas oleh Tengku Zafrul. Yang korang kelang kabut sangat pasal apa? Kalau nak ikut hati aku, aku akan pujuk pemimpin UMNO ni terima Datuk Seri Hamzah Zainuddin tu. Lagi banyak rahsia tu. Lagi banyak rahsia. Kan? Kau pecahkan dia dengan Muhyiddin. Bila kau pisahkan dia dengan Muhyiddin, bukan setakat rahsia banyak dia pegang, bukan setakat Kementerian Dalam Negeri dia pegang, kan? Dana pilihan raya musuh kita pun akan berkurangan separuh. Jadi macam Presiden cakap lah tadi, bukan semua strategi kita beritahu orang, kan? Untuk gempak, untuk bagi musuh kita gelupuk, kadang-kadang kita leak sikit. Tetapi banyak benda yang kita tak cerita ke orang. Cuma kadang-kadang nak mententeramkan hati kaum umbi ni bukan satu benda yang mudah. Kita faham. Cuma saya minta kaum umbi, macam tadi Presiden cakap, tidak semua strategi kita boleh beritahu. Kalau semua strategi kita beritahu, dia dah tak panggil itunya strategi. Itu dah jadi strategi. Jangan sampai strategi kita boleh dibaca. Itu kena faham tu. Kena faham betul-betul ayat Presiden kita. Okey? Bijaksana tu kena bijaksana. Okey, soalan lain tu. Salam Datuk. Jika ditakdirkan BN dapat memerintah semula tu, apakah perubahan besar yang mesti dilakukan oleh BN? Dan boleh tak BN kembalikan aset-aset yang dijual oleh PH? Saya tak boleh cakap secara detail. 7 hari 7 malam tak habis. Kan? Tetapi bagi saya, buat masa ini, perkara yang paling besar perlu dijadikan fokus kerajaan baru selepas pilihan raya umum ke-15 ialah meringankan beban kehidupan rakyat. Itu yang paling utama. Lain-lain benda meletakkan, pastikan bahawa perjuangan kita berpaksikan pada Islam. Dalam masa yang sama kita menjaga kepentingan semua kaum. Pastikan ada sifat amanah, patonah, segala macam tu. Itu biasalah, standard lah dalam ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pemimpin. Dia apa pun last kali kena kembali kepada Islam, kena kembali kepada agama. Kalau pemimpin-pemimpin kita ni walaupun didikan agama dia tak berapa tinggi, tetapi keimanan dia kepada Allah Ta'ala, dan dia mengikut ajaran Islam yang mudah, dia fahami, menggunakan kaedah-kaedah pemahaman yang dia ada, diimplement kehidupan gaya hidup Islam tu di dalam sifat kepimpinan diri dia, maka ianya sudah pasti akan menterjemahkan benda yang baik untuk negara. Itu pasti. Dan dalam masa yang sama juga, bila Barisan Nasional kembali memerintah secara mutlak, secara bak kata orang tu menjadi sebuah parti yang dominan, yang mana kita boleh membentuk simple majority tanpa perlu berkongsi kuasa dengan orang lain. Simple majority tu mesti solid daripada BM tanpa perlu gabung dengan orang lain. Selepas tu nak mengukuhkan nak dapat 2/3, kalau tak dapat 2/3 kita kena kerjasama dengan orang lain, itu belakang cerita. Supaya kita boleh memerintah tanpa sebarang ugutan. Kita boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri.
Ada setengah orang kata, oh kita nak kalau boleh sebelum pilihan raya tak kerjasama dengan musuh kita, lepas pilihan raya pun kita tak nak bekerjasama dengan musuh kita. Memanglah aku pun nak macam tu. Tetapi kau kerja kuatlah, pastikan bahawa BN menang lebih 2/3. Kalau BN menang lebih 2/3, tidak ada keperluan untuk kita pertimbangkan nak kerjasama dengan siapa-siapa. Presiden pun tahu benda ni. Kita tak payahlah nak jawab presiden. Kan? Bila presiden kata, tumpukan dulu untuk memenangkan Barisan Nasional. Apa maksud dia? Maksud dia, untuk pilihan raya kali ini, kita akan go solo. Macam dekat apa ni, Melaka. Ada yang kata, kita boleh menang 8 kursi. Ada satu orang tadi, presiden cakap, dia cakap boleh menang 9 kursi saja. Kalau kita tak kerjasama dengan Bersatu, kalau kita tak kerjasama dengan PAS. Tapi ternyata dakwaan tersebut meleset. Itu sebab kat Johor kita tak dengar lagi dia orang kata tak boleh solo. Kita tak dengar lagi dia orang kata mesti kerjasama dengan Bersatu. Tak ada. Ada kau dengar geng-geng pengkhianat ni cakap macam tu? Tak ada. Tak ada. Jadi itu sebab untuk pilihan raya umum ke-15, decision made by our leadership is for us to go solo. BN dengan BN friendly. Kalau tak nak ada kerjasama selepas pilihan raya, mudah. Kerja kuat, pastikan BN menang lebih 2/3. Jadi tak perlulah kerjasama dengan sesiapa. Adakah benar ekonomi kita makin memburuk pada awal bulan 10 ke tahun depan? Dan apakah jenis bentuk yang rakyat akan terima? Dia maksudnya okey, dia ambil contoh shortage of food. Maka akan ada makanan-makanan ruji tertentu yang akan berkurangan. Contohnya macam gandum. Contohnya macam minyak masak. Contohnya macam produk-produk, terutamanya produk yang kita tidak boleh menghasilkan secara bersendirian, kita bergantung kepada luar. Ini akan ada bermasalah. Bukan hanya masalah shortage. Sebab bila shortage, ini bermakna penawaran kurang, permintaan lebih. So bila penawaran kurang, permintaan lebih, ini bukan lagi masalah shortage. Ia akan menjadi masalah inflasi juga, masalah kenaikan harga barang tersebut. Bila penawaran lebih, permintaan kurang, harga barang jatuh. Tapi kalau barang kurang, permintaan lebih. Semua orang nak gandum, semua orang nak makan roti canai, semua orang nak makan roti, produk-produk mi, semua produk yang berasaskan gandum. Maka ianya akan menaikkan harga gandum, menaikkan harga produk-produk yang berasaskan gandum. Ini kena faham. Itu antara benda-benda yang rakyat akan rasa lah.